Gombak selaku moderator pada hari ini. Jadi bersama kita hari ini ialah Dr. Nazira Ahmad Basri, merupakan pakar psikologi klinikal dan juga pensyarah di UIM Kuantan. Okay, beliau merupakan ibu kepada 5 orang anak. Saya selit sedikit kelulusan akademik beliau lah. Okay. Bachelor in Human Science with Honors Communication UIA, sarjana muda dalam sains kemanusiaan komunikasi, postgraduate diploma in Health Psychology, sarjana diploma dalam psikologi kesihatan, Masters in Clinical Psychology UKM, PhD in Health and Behavioral Sciences, sains kesihatan dan tingkah laku, Kyushu University, Japan. InsyaAllah. Jadi tanpa melengahkan lagi masa, saya serahkan majlis dan mic kepada Dr. Nazira. Silakan Dr. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari Kristina dan terima kasih juga saya ucapkan kepada tim psikiatri di Sultan Ahmad Shah Medical Center atau IIUM Medical Center kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit dalam sesi kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada semua penonton. Semoga ada manfaatnya, insya-Allah. Sedikit disclaimer, perkongsian ini mungkin tidak sesuai untuk digunakan dalam semua kecelaruan mental. Namun dan walaupun dalam kecelaruan mental yang saya sebutkan nanti, mungkin dia akan berlainan dari individu ke individu yang lain, ya, case by case basis lah. Pada masa yang sama, saya bukanlah juga seorang pakar dalam setiap penyakit yang saya utarakan kerana saya hanya praktis tidak lebih daripada 5 tahun. Saya masih baru lagi menghabiskan PhD saya. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini adalah sedikit terhad berdasarkan ilmu sedikit yang saya ada dan sedikit pengalaman yang saya ada. Jadi anda berhak untuk tidak bersetujulah dengan saya. Okey. Saya dah topik yang saya sampaikan pada hari ini bertajuk strategi membantu pasangannya mengalami kecelaruan mental. Ini adalah panduan pembentangan, ya. Saya akan pertama kali menceritakan tentang bagaimana membantu pasangan yang mengalami kemurungan ataupun kecelaruan keresahan, ataupun kebimbangan, kita panggil anxiety disorder. Kemudian saya akan ceritakan sedikit tentang bagaimana membantu pasangan yang mengalami kecelaruan spektrum autism, lebih kepada high functioning autism ataupun nama lain, nama lama yang kita panggilkan adalah Asperger's disorder. Dan kemudian laluan menuju tekanan sekiranya anda mahu untuk stay dalam tertekan jika menggunakan strategi-strategi tersebut. Dan kemudian kita akan melalui soal jawab lah, ya. Baik, yang pertama tadi adalah bagaimana bila mana kita mempunyai pasangan yang mempunyai menghadapi kemurungan ataupun kecelaruan keresahan, mereka seringkali mungkin bersendiri, ya, melarikan diri, lebih suka bersendirian ataupun mempunyai mood yang naik turun, ya, yang kadang-kadang kita rasa isolated, rasa lonely, rasa kesendirian kerana tidak mampu pada masa-masa yang mereka sedang berada dalam episod tekanan, ya, ataupun episod perasaan yang naik turunnya, ya. Jadi antara yang kita boleh lakukan, ya, saya terus masuk kepada strategi, ya, adalah untuk mengingatkan diri kita dan pasangan kita tentang 3 perkara, ya. Dan ini kena selalu kita ingatkan kerana kita akan selalu berada dalam keadaan tertekan, ya. Pertama, bahawa diri mereka dan kecelaruan mental itu yang mereka ada itu adalah two separate entities, adalah perkara yang berasingan. Yakni kecelaruan itu tidak mendefinisikan siapa mereka. Diri mereka adalah diri mereka, tetapi kecelaruan mental itu adalah penyakit. Sebab kadang-kadang kita dalam keadaan marah, kita dalam keadaan tertekan, kita sering kalau nak cakap buat macam mana?
mungkin bukan, mereka memang malas, mereka memang asyik marah-marah, mereka memang tidak memahami misalnya kan. Jadi kita akan seringkali bila mana kita rasa ini adalah diri mereka, jadi kita akan selalu rasa tertekan dan marah ya. Jadi ingatkan diri anda dan juga mereka bahawa ini adalah penyakit dan diri anda adalah berbeza daripada apa yang mereka tonjolkan, iaitu simptom-simptom ataupun gejala mereka, gejala yang mereka tunjukkan ya. Baik. Yang kedua, bila mana mereka pasangan ni saya sebutkan mereka mereka akan melihat negatif terhadap semua perkara. Mereka merasai negatif terhadap diri mereka adalah bebanan kepada anda, kepada keluarga anda. Diri mereka sering tidak gembira, diri mereka tidak mempunyai masa depan yang cerah, pekerjaan yang malap, masa depan yang malap, pekerjaan yang tidak baik, mereka tidak dapat memberi kontribusi, mereka kasihan kepada pasangan iaitu anda kan. Pelbagai lagi, bukan saja diri mereka, mereka juga melihat negatif terhadap orang-orang di sekeliling mereka. Kenapa anak ni tak faham-faham lagi? Berapa kali abah nak cakap, berapa kali ibu nak cakap? Kenapa pasangan dia tidak memahami mereka? Kenapa pasangan? Seringkali menyalahkan orang lain di sekeliling mereka. Pada masa yang sama, mereka juga melihat negatif dalam segenap worldview ataupun pandangan mereka tentang dunia. Semua perkara adalah negatif pada mereka. Jadi, sangatlah penting untuk anda mengingatkan mereka tentang keadaan diri mereka sebelum mereka sakit. Bila mana mereka rasa diri mereka terbeban, membebankan, maka mereka akan terus menyalahkan diri mereka. Jadi, banyak ketika kita perlu ingatkan mereka dan juga diri kita bahawa you are not like that. You are actually not you actually are a very lovable, likable person. Do you remember, abang ingat tak ataupun isteri kan, ingat tak masa dulu you are awak seorang yang ceria, awak ramai kawan, awak sering meluahkan perasaan dan sebagainya kan. Terangkan tentang ciri-ciri istimewa, sudut-sudut istimewa tentang diri mereka yang pernah anda ketahui sewaktu anda mengenali mereka pada ketika mereka sihat ya. Sebab seringkali mereka lupa tentang ciri-ciri ini dan anda perlu ingatkan mereka. Their minds are clouded by negativity ya, tentang diri mereka, tentang orang lain juga. Jadi anda perlu dengar mereka bercerita, pada masa yang sama anda fikirkan apa yang kekuatan diri mereka yang anda nak share, anda nak tekankan ataupun tunjukkan. Mungkin dia bercerita tentang orang di office yang asyik menjatuhkan mereka, mungkin mereka berceritakan keluarga mereka yang tidak memahami. Semua negatif, anda dengar dulu, tidak memberi apa-apa judgement, kemudian anda beritahu mereka, oh nampaknya apa ni, pasangan nampaknya abang sering mendengar lah ada ciri-ciri yang sering mendengar yang menyebabkan orang-orang bawahan dia nak bercerita dekat dia. Ya, walaupun dia cerita tentang negatif stories tentang orang-orang bawahan dia yang bercerita perkara-perkara yang pada dia negatif dan membuatkan mereka lagi buntu lagi. Ya. Tetapi anda melihat bahawa ada sudut lain bahawa kerana orang nak bercerita pada mereka, maknanya orang tu rasa selesa lah dengan mereka. Jadi anda tunjukkan satu ciri yang anda rasa boleh membuatkan mereka nampak sudut lain yang istimewa tentang diri mereka. Ya. Dan pada masa yang sama, anda juga perlu ingatkan diri anda kenapa anda sayangkan mereka. Sebab banyak masa kita rasa tertekan dan lonely dalam journey, dalam perjalanan kita tinggal bersama pasangan yang mempunyai sakit kecelaruan mental. Jadi kadang-kadang kita lupa. Banyak masa mungkin kita lupa bahawa apa sebab kita sayang mereka bila mana kita mengahwini mereka, bila mana kita membuat keputusan untuk berkahwin dengan mereka. Jadi kita perlu ada masa yang tenang, kita perlu beritahu pasangan anda dan bagi tahu dia, tahu tak kenapa saya sayangkan awak. Saya sangat suka
bila mana awak bagi masa untuk saya menyendiri, bila mana awak boleh jaga anak-anak dan bawa diorang keluar dan bagi masa untuk saya buat kerja saya. Jadi kita perlu bagi tahu. Masa yang sama kita tanya balik, minta feedback dari mereka. Boleh tak awak bagi tahu saya dua perkara yang awak suka, awak sayangkan tentang saya, awak hargai tentang saya. Kerana kita pun perlukan acknowledgement. Kadang-kadang kita sendiri pun rasa overwhelmed sebab kita tak dapat apresiasi dari mereka, penghargaan dari mereka, apatah lagi bantuan kan. Jadi sebab itu kita perlu beritahu mereka apa yang kita appreciate tentang mereka. Pada masa yang sama kita juga minta feedback, maklum balas daripada mereka tentang apa yang mereka hargai tentang diri kita. Ya, jadi benda tu maknanya nak cakap walaupun kita ada pasangan kita mempunyai penyakit ataupun kita mempunyai penyakit, hubungan ini memerlukan refreshment. Kita perlu bagi feedback dan kita perlu cari masa untuk kita nak get back to our track. Get back to why, dig your heart, why you love your partner. Dig deep inside your heart, what is special to you about your partner that makes you want to live with them. Jika anda tidak sering refresh perkara ini, anda akan sering rasa down, tertekan dan tidak difahami. Jadi anda pada waktu yang anak-anak tidur, pada waktu yang anda rasa tenang, pasangan rasa tenang, minum kopi kan, duduk dan berbicara tentang kenapa anda appreciate mereka dan kenapa mereka appreciate anda. Ya, minta feedback. Ya, jadi perkara ini sangat-sangat penting untuk refresh your relationship. Jadi ingatan tentang kenapa mereka special itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat penting sebab saya berjumpa dengan banyak pasangan yang tak nampak apa-apa yang special tentang pasangan masing-masing. Jadi kita perlu yang celaru mental yang sihat, yang tipikal pun memerlukan masa-masa seperti ini untuk kita saling beri penghargaan kepada pasangan kita dan diri kita sendiri. Baik. Yang kedua, kita perlu bertenang untuk kita cari jalan keluar daripada kemelut yang mungkin yang sering tak jumpa jalan kunjungnya. Ya. Kita perlu bertenang. Dan seketika bila keadaan menjadi tegang, ya, yakni contohnya kita balik kerja dan pasangan pun balik kerja, isteri ataupun suami balik kerja dan mereka perlukan masa menyendiri. Pada waktu yang sama anak-anak memerlukan perhatian daripada kita. Jadi kita pun rasa tension, stres bila mana kita tengok pasangan kita tu dengan telefon. Ya, mereka boleh shut down daripada anak-anak, daripada dan tengok telefon. Jadi sebelum anda bertindak, sebelum anda memarahi siapa pasangan anda ataupun anak-anak, pause seketika. Jauhkan diri anda daripada keadaan itu dan cuba fikirkan apa faktor yang menjadi sebab anak-anak tengah bising, saya marah sebab pasangan phone. Pada masa yang sama, saya pun penat juga. Ya? Jadi beri masa anda untuk berehat dan beritahu diri anda bahawa okay, I can calm myself dan saya tahu bahawa saya sedang stres. Pada masa yang sama, mungkin pasangan perlukan masa untuk berehat dan cara mereka berehat adalah mereka main game ataupun mereka check message. Beri masa untuk anda tenang dulu sebelum anda approach pasangan anda. Kerana jadi dahului prasangka baik berbanding menyalahkan. Ya. Give them the benefit of the doubt first. Mungkin mereka penat, mungkin mereka ada benda yang penting mereka perlu selesaikan, perlu email atau perlu balas WhatsApp tu, beri mereka masa dan kemudian cakap dengan mereka secara baik. Ya. Ada masa anda tak boleh nak berhadapan dengan mereka pada waktu itu. Jadi mungkin anda perlu berbincang tentang ketidakpuasan hati anda bila masa mereka on the handphone pada waktu yang lain. Kerana mungkin jika anda bersemuka dengan mereka pada waktu itu, ia mungkin akan menambah
bagi ketegangan bila mana mereka marah anda, bila masa mereka marah anak-anak kan. Jadi anda perlu pause dan ambil nafas dan beritahu diri anda, I'm going to talk about this tonight when things are more calmer. Ya, jadi mungkin pada malam itu anda mungkin beritahu mereka bahawa abang ataupun ayang, jika nak tengok phone, boleh tak tengok phone sebelum anda masuk rumah? Boleh tak tengok phone sebelum nak tengok benda yang penting, nak main game ke, masa dalam kereta? Bukan dalam rumah, sebab bila dah balik rumah, masa inilah semua orang rindu dekat awak. Bila inilah semua anak-anak perlukan perhatian kita berdua. Jadi boleh ke pada waktu yang masuk rumah tu kita free daripada handphone, kita bagi tumpuan pada mereka seketika. Ya, bila keadaan dah jelak, dah tenang, baru kita boleh on phone kan. Tapi kalau boleh, mungkin boleh on the phone masa dalam bilik ke, bukan dekat depan mereka. Sebab mereka, bila mereka lihat kita sibuk, mereka malah mencari jalan untuk mendapatkan perhatian, dan kadang-kala perhatian itu dalam bentuk negatif, lagi mengamuk, lagi marah, lagi minta handphone juga daripada kita dan sebagainya. Ya? Baik, jadi dahului prasangka yang baik berbanding menyalahkan. Pause seketika. Now, bila keadaan dah tenang, ya, kadang-kadang kita banyak assumption, ya, kadang-kadang kita banyak assumption bahawa mereka tidak memahami, anak-anak tidak memahami, anak-anak pun tak bagi masa untuk ibu dan ayah untuk bercakap kan. Jadi keadaan makin tegang. Jadi pada waktu yang tenang, kembalikan power kepada pasangan anda untuk pasangan anda beritahu apa yang actually mereka mahukan anda buat pada waktu yang tegang. Katalah keadaan yang macam ni, anda balik kerja, mereka pasangan balik kerja, ataupun anda tak bekerja di rumah, pasangan balik kerja dan tengok anak-anak bergaduh dan mereka marah, ya. Dan kita pun marah dia sebab kita kata kenapa nak marah anak-anak? Dahlah anak-anak rindu dekat dia, marah pula. Bagilah masa untuk anak-anak bermain, tu cara mereka bermain contohnya lah kan. Dan bila benda tu jadi huru-hara lah, sebab faham je lah bila semua orang marah kan. Marah tu kan berjangkit kan. Bila kita marah, pasangan pun nak marah, anak-anak pun rasa nak marah juga. Anak-anak pun tunjuk benda yang negatif juga. Jadi pada waktu itu, mungkin pada waktu yang tenang tu anda kembalikan power kepada pasangan anda untuk anda beritahu, untuk anda tanyakan mereka apa yang mereka nak anda buat bila mana keadaan tegang. Adakah anda nak mereka adakah mungkin mereka nak bagi tahu, bagi masa untuk saya relax bila masa keadaan tegang. Beri masa saya untuk ingatkan saya untuk pergi ke bilik saya sebab saya akan marah bila anak-anak. Ataupun bila anak-anak balik, boleh tak mungkin ni pasangan cakap lah, bila anak-anak balik boleh tak awak stopkan mereka daripada main gadget sebab saya cukup bengang bila mereka tengah on gadget dan buat tak tahu dengan saya bila saya balik. Jadi kita kembalikan power kepada mereka untuk mereka beritahu anda apa yang mereka mahukan. Berbanding dengan kita let it be. Berbanding dengan dua-dua senyap dan marah. Dua-dua senyap dan assume bahawa mereka tak faham. Ya? Jadi katalah mereka tak mahu bagi tahu, pada waktu tu mereka tak nak bagi tahu apa yang mereka nak, ataupun mereka just tak nak bagi tahu je lah, macam mereka rasa macam faham-faham sendiri je lah. Jadi terima dan berlapang dada bahawa mungkin cara anda tak betul untuk anda approach topik itu. Mungkin masa tu tak sesuai, mungkin keadaan tak sesuai, mereka tengah ada benda yang bercelaru dalam fikiran mereka dan tak mahu lagi bercakap tentang topik tu. Jadi reserve it in another time, at another time. Tapi ingatkan diri anda bahawa anda perlu berbicara tentang hal ni. Ya? Apapun, poin dia adalah anda perlu bertenang untuk cari jalan penyelesaian. Ya? Anda perlu bertenang dengan keadaan yang serabut, anda sendiri penat, anda perlu bertenang dengan keadaan pasangan yang sepertinya tidak memahami anda, dan juga anda perlu bertenang dalam keadaan keadaan rumah, persekitaran rumah yang tidak membantu anda. Key-nya adalah bertenang. Tarik nafas dan kenal pasti apa yang anda rasa dan bertenang untuk anda lakukan berikan reaksi. Baik. Poin seterusnya, minta bantuan.
ada masa yang sebenarnya kita sendiri sibuk untuk kita nak bagi perhatian kepada pasangan kita yang sebenarnya memerlukan penghargaan kita, perlukan masa kita. Tapi kita sibuk dengan lipat baju, kita sibuk dengan jaga anak-anak, kita sibuk dengan phone kita sibuk dengan komputer kita sibuk. Jadi jika kita boleh dapatkan bantuan luar, dapatkan. Mungkin perkara-perkara inilah yang sebenarnya menjadi pencetus kepada perselisihan anda dan pasangan anda. Kerja yang tak habis, ya, memang kerja rumah tak habis pun. Jadi anda duduk geram dengan dia sebab kerja yang anda dah berikan kepada dia dan dia dah setuju, dia tak buat misalnya. Yang sebenarnya boleh diselesaikan dengan mengambil pembantu rumah yang datang pada hujung minggu misalnya. Ataupun mengambil pembantu rumah yang tinggal dengan anda. Ataupun memanggil ibu anda, memanggil pada hujung minggu untuk membantu kerja-kerja rumah. Contohlah, ini contoh. Ataupun meminjam pembantu rumah kawan dan membayar dia beberapa minggu, 2 minggu sekali, seminggu kan. Jadi benda-benda yang anda boleh outsource dan anda mampu, sila outsource. Sebab ini membuatkan anda mampu untuk fokus kepada benda yang penting, iaitu pasangan anda yang memerlukan anda dan juga anak-anak ataupun perkara-perkara yang hanya anda sahaja boleh buat. Jadi benda yang orang lain boleh buat, mop the floor, basuh bilik air, iron the clothes, kan, lipat baju, basuh pinggan. Kalau boleh outsource, sila outsource, ya. Terutama bila tanggungjawab makin banyak. Kalau anda boleh buat dan tidak mendatangkan bebanan kepada anda, sila buat. Ya. Jadi saya kata ini berbeza dari satu kes ke kes yang lain. Tapi kalau boleh outsource, sila outsource. Kedua, cari bantuan dan sokongan untuk membantu anda. Ya, kumpulan support group mungkin dalam online kalau tak jumpa di klinik, mungkin dalam Facebook, dalam Instagram, kan. Cari bantuan daripada senior-senior yang telah melalui yang juga mempunyai pasangan yang mempunyai kecelaruan mental, ya. Cari support system, ya, dalam kalangan parenting group, ya. Jika anda juga mempunyai anak yang misalnya mempunyai special needs, ya, rakan-rakan yang anda boleh percayai yang boleh membantu anda untuk anda just meluahkan, dia tak bagi judgement, ya. Jadi cari orang-orang sebegini untuk anda luahkan, untuk anda dapatkan panduan, strategi, nasihat, ya. Grup-grup seperti ini, ya. Talk perkongsian seperti ini yang anda rasakan boleh membantu anda, sila dapatkan, dan ini boleh membantu anda untuk acknowledge bahawa anda tidak keseorangan, ya. Yang ketiga, galakkan pasangan anda untuk dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan. Ada benda yang anda boleh bantu, ada benda yang anda tidak boleh bantu, ya. Bila mana keadaan mereka tidak stabil, bila mana mereka mempunyai moderate depression, severe depression, severe anxiety, moderate anxiety, ada masa yang anda perlu rujuk mereka kepada pakar kesihatan. Jadi bawalah mereka pergi ke klinik dan rujuklah mereka kepada pakar psikiatri. Anda tidak tahu bahawa ubat-ubatan itulah yang sebenarnya membantu mereka untuk lebih rasional dalam tindakan mereka, lebih rasional dalam komunikasi mereka bersama anda. Ya, anda mungkin tidak tahu bahawa terapi-terapi yang pasal mereka dengan kemahiran psikologi untuk mereka dapat cope dengan masalah mereka dengan lebih sihat. Untuk anda sendiri dapat membantu mereka perlu dalam keadaan yang stabil. Jadi anda perlu galakkan mereka untuk not only survive with the mental illness, but thrive through the mental illness. Ya, thrive iaitu bukan saja survive tapi thrive, apa ya bahasa Melayu? Tetapi juga pergi ke hadapan, bergerak ke hadapan. Bukan saja survive saja, ya, tapi malah menjadi pencetus kepada anda dan pasangan anda untuk lebih sihat dan memulakan komunikasi yang lebih baik antara satu sama lain, ya. Jadi minta bantuan dan hope is around the corner. Help is around the corner, insya-Allah. Ya. Seterusnya, kawal fikiran anda, ya.
Di sini memerlukan anda untuk mengelakkan diri anda untuk membandingkan pasangan anda dengan orang lain. Of course you have expectations. Tetapi ingatkan diri anda bahawa pasangan anda tidak sihat, ya, mempunyai health issues, ya. Oleh itu anda perlu beri accommodation kepada mereka. Ya, kalau kalau pasangan anda mempunyai sakit yang fizikal, contohnya mereka on the wheelchair, di atas kursi roda, tentu anda cuba untuk adaptasi rumah anda, tangga anda, cari rumah untuk yang tidak bertangga, letakkan tempat-tempat tertentu, simen-simen tertentu supaya tak ada takut-takut kan. Begitu juga dengan pasangan anda yang mempunyai kecelaruan mental. Mereka juga memerlukan akomodasi, ya. Jadi anda cari jalan mereka rasa overwhelmed, bercelaru untuk nak ikut anda pergi shopping. Tiba-tiba dah ada janji nak pergi shopping, tiba-tiba dia cancel last minute. Jadi anda bagi ruang untuk mereka disebabkan mereka tidak mampu untuk nak terus pergi melakukan sesuatu aktiviti yang mereka pada awalnya telah mereka persetujui. Ya, ada masa yang mereka tiba-tiba je rasa panik, ya, tiba-tiba je mereka rasa risau. Jadi beritahu diri sendiri bahawa ada tak jalan lain, ada tak orang-orang lain, family member ke kawan-kawan yang mungkin boleh teman anda. Kalau tidak, mungkin anda boleh pergi sendirian pada waktu yang lain, ya. Jadi cari jalan untuk memberi akomodasi kepada mereka, ya. Sebab invisible illness ni, nak katanya kita senang beri accommodation kepada mereka yang mempunyai physical illness. Yang benda yang nampak, bila mereka menggunakan tongkat, bila mereka sakit dan terbaring, kita senang ingatkan diri kita. Tapi bila mana it is an invisible illness, suatu benda yang tak nampak, jadi kadang-kadang tu kita lupa. Kadang-kadang tu kita rasa macam saya kata tadi, itu adalah diri mereka. Kita rasa macam mereka sengaja buat. Ya, mereka sengaja mencari alasan. Jadi kita perlu ingatkan diri kita bahawa ini adalah penyakit dan it will pass away. Ya, InsyaAllah it will pass. But you need to understand and give them accommodation. Ya. Keempat, pastikan mereka mendapat rehat dan makan yang cukup. Mereka dapat exercise dan vacation yang cukup. Kerana jika mereka tidak mendapat rehat yang cukup, senang untuk mereka pun jadi irritable. Mereka macam kadang-kadang mereka ni macam pasangan anda ni macam anak-anak kecil kan. Ya. Jadi terutama dekat benda-benda yang anda boleh kawal, contohnya macam rehat yang cukup, anda boleh beringatkan mereka ataupun let them sleep, rest early, ya. Dari sudut makanan, ya, kalau anda tak sempat nak masak pada hari itu, order kan, beritahu mereka untuk order kan makanan, tapi pastikan mereka cukup exercise, maksudnya cukup masa untuk dapatkan benda-benda yang biological needs ni, keperluan-keperluan yang biologi, yang fisiologi ini, ya. Ini adalah perkara-perkara yang anda mampu kawal, ya. Sleeping needs, rehat, cukupnya exercise ataupun masa untuk santai kan, makanan, benda yang anda boleh kawal, bantu mereka untuk kawal. Benda yang di luar kawalan anda tidak patut menyalahkan diri anda sebab ini adalah di luar kemampuan anda, ya. Benda yang anda mampu sahaja anda boleh kawal kan. Kalau kita dah cuba kawal benda-benda ini, mereka masih lagi irritable, beritahu diri anda ini adalah penyakit dan anda dah lakukan perkara yang anda mampu sebaiknya. Di luar itu jangan menyalahkan diri anda. Let it be, ya. Let it be. Baik. Elakkan untuk berdendam. Ya, benda ni sangat senang terjadi kepada klien-klien yang yang saya dan rakan-rakan saya jumpa di klinik. Kerana over the long run, kita rasa macam kita seorang aja dalam journey ni. Kita rasa macam penat, kita rasa letih, kita rasa overwhelmed, kita rasa kadang-kadang depressed dan stress out, ya. Tidak sering kami berjumpa dengan pasangan yang pasangannya depressed ataupun mempunyai apa-apa kecelaruan
yang pasangannya juga depressed juga, mempunyai simptom-simptom. Maksudnya isteri atau suami kepada pasangan yang sakit itu juga mengalami simptom yang lebih kurang sama ataupun pernah mengalami simptom yang lebih kurang sama. Ini sering kami jumpa. Jadi terima perasaan negatif yang anda rasa, terima bahawa ini adalah very valid for couples who have partners with mental illnesses. It is very valid for you to feel negative, ya, untuk rasa marah, sakit hati, dendam, kecil hati dan sebagainya adalah very valid. Terima dia seadanya bahawa ini adalah manusiawi, ya. Dan bila kita terima, kita cari jalan untuk meluahkan. Elakkan daripada menyimpan, ya. Sebab bila kita menyimpan sikit demi sikit dalam jangka masa yang panjang, kita akan rasa dendam, kesumat, geram dan kita akan cari jalan untuk keluar daripada hubungan ini. Ya, kita akan cari macam mana jalan pun. Ini adalah benda yang normal untuk anda rasa. Jadi cari jalan persendirian dengan pasangan anda untuk anda keluar dating ke, untuk anda ambil cuti, untuk take a small vacation kan, 1 or 2 days, ataupun kalau tak dapat sebab anak-anak ramai, tak dapat cari babysitter untuk jaga anak-anak anda, tunggu masa, cari masa, siapkan diri anda, siapkan pasangan anda untuk satu masa yang anda dengan pasangan boleh nak menyendiri tanpa gangguan. Maksudnya mungkin malam tu anda dengan pasangan stay up untuk meluahkan dalam keadaan yang positif, ya, dalam keadaan yang tidak menyalahkan antara satu sama lain, ya. Pada masa tu cari refreshment dalam perhubungan, ya, berhias, ya, pakai wangi-wangi kan, hargai mereka pada masa yang sama, beritahu hasrat anda, beritahu kecil hati anda, beritahu rasa sedih anda. Kalau boleh gunakan I language berbanding dengan you language. I language itu lebih kepada meluahkan apa yang anda rasa tanpa menyalahkan. Jika kita menggunakan you language, it is abanglah yang tak memahami saya. Abanglah yang buatkan saya rasa macam ni. Ayanglah yang sibuk sangat tak nampak abang tengah tension kan. Jadi kita asyik menunding jari dan benda itu akan cut off the communication. It will immediately cut off the communication when you start off with a you language. Jadi kita start dengan I language. Saya rasa sedih lah hari ni. Saya rasa macam sedikit kecil hati dengan abang tadi. Minta maaf sangat. Tak tahulah kenapa. Mungkin saya penat kot. Ataupun saya rasa macam letih dengan budak-budak kot. Saya bagi tahu mereka yang anda apa yang anda rasa berbanding dengan menuding jari, ya. Sebab bila kita start je menuding jari, dan sebenarnya benda tak senang. Memang mudah untuk kita menuding jari sebab kita penat. Sebab tu saya kata pertama sekali validate what you are feeling. Pertama sekali terima dulu apa yang anda rasa dan beritahu diri anda bahawa anda layak untuk merasai perasaan-perasaan ini. Tetapi bagaimana anda memberi reaksi itu, anda punya pilihan. Ya, anda punya pilihan untuk beri reaksi bagaimana anda mahukan kepada pasangan anda. Jadi cari jalan untuk anda bertenang, untuk anda mencari jalan penyelesaian dengan beritahu apa yang anda rasa, beritahu win-win situation dan beritahu apa yang anda harapkan daripada mereka tanpa menyalahkan mereka. Okay? Biar kasih sayang yang menang, bukannya blaming itu yang menang. Bukannya salah menyalahi itu yang menang. Sebab tu anda awal dalam pembincangan saya beritahu anda perlu selalu ingatkan diri anda apa yang special tentang pasangan yang membuatkan anda jatuh hati kepada mereka in the first place, yang membuatkan anda mengambil jalan untuk mendirikan rumah tangga dengan mereka, ya. Jadi biar kasih sayang yang menang mengatasi segala yang lain, ya. Jadi bila kita dapat untuk nak address isu-isu yang kita ada dengan pasangan kita itu dari masa ke semasa, jadi ini dapat membuatkan hati kita light, hati kita tidak berdendam, hati kita tidak menyalahkan, tidak jadi
kita mendengar. Dan bila kita mendengar, it will reinforce dan benda itu akan memperteguhkan kita bahawa oh ini rupanya masalah kita. Ya, jadi jika masalah kita adalah dari sudut house chores tadi banyak sangat jalan, jadi cari jalan penyelesaian. Mungkin kita tak perasan pun sebenarnya banyak sangat tugas yang kita lakukan sendirian, itu yang menyebabkan kita duk berselisih faham, itu yang menyebabkan kita rasa burning sangat, marah sangat dengan dia. Jadi bila kita luahkan, mungkin kita dapat cari jalan penyelesaian. Sebenarnya kita penat dan kita memerlukan bantuan dari mungkin saya boleh kongsi. Dulu saya selalu rasa penat sebab saya tak perasan sebenarnya banyak benda yang saya buat sendiri ya. Sebab dulu masa saya belajar saya buat semua benda sendiri dan saya rasa mampu untuk nak buat. Jadi rupa-rupanya tanpa saya sedari pertambahan anak, pertambahan tugas di tempat kerja, pasangan yang juga bertambah kerja, pasangan yang mungkin mengalami stres yang banyak, ada masa-masa yang mereka sendiri murung dan sebagainya. Keadaan yang berubah daripada yang dahulunya menyebabkan kita tak mampu untuk melakukan kerja tu sendirian. Oleh itu, bila saya dapat saya tengok kawan-kawan saya macam mana rumah mereka boleh bersih, macam mana mereka boleh nak masak banyak macam-macam perkara. Rupanya mereka dapatkan bantuan luar untuk membantu benda-benda yang mereka lakukan, mereka untuk membantu mereka dalam kerja-kerja rumah. Contohnya macam saya cakap tadi mop, basuh bilik air, gosok baju, benda-benda yang sebenarnya mengambil banyak masa kita. Jadi bila saya panggil orang untuk bantu saya secara mingguan, ini sangat-sangat membantu saya untuk saya fokus kepada pasangan saya dan juga anak-anak saya. Ya. Jadi sebenarnya kita look back at what it is that they are stressing us and find help. Okay? Pada masa yang sama, macam saya cakap tadi, refresh. Ya. Now, itu tadi saya bagi kepada cara untuk membantu pasangan yang depressed dan juga anxious, mempunyai kecelaruan yang keresahan. Ya. Baik, dia mungkin sedikit berbeza bila kita mempunyai pasangan yang ada functioning autism. Autism spectrum, kita panggil people on the spectrum. Dan high functioning autism ni tak sama dari satu individu kepada individu yang lain. Memang sangat-sangat berbeza. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin tak sama dengan pasangan anda, tapi mungkin juga ada beberapa perkara yang sama. Baik, bila anda mempunyai pasangan yang ada autism on the spectrum, banyak perkara yang anda tidak sefahaman dengannya. Seolah-olah anda bercakap dalam bahasa yang lain dan dia bercakap bahasa yang lain. Walaupun anda dengan dia sebenarnya cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tapi tak masuk, tak kena. Ya. Jadi, anda perlu tahu bahawa pasangan yang autism ni, dia tak faham dengan perkara-perkara yang dia tak faham bila mana anda merajuk. Dia tak faham dengan perkara-perkara yang sindir. Dia tak faham dan anda perlu cakap dengan mereka secara terus, secara jelas. Ya, simple. Ya. Sebab persefahaman mungkin tak berlaku bila mana there are lots of assumptions bahawa mereka sengaja untuk tak faham anda. Jadi, jelaskan apa yang anda mahu mereka lakukan, jelaskan apa yang anda mahu buat dan apa yang anda plan untuk buat dan secara pasangan sering shut down bila mana mereka tidak bersetuju dengan sesuatu perkara. Ya, shut down ataupun mengamuk. Jadi sebabnya macam ada traffic jam. Okey, kita perlu faham bahawa struktur otak mereka berbeza dengan struktur otak orang biasa. Jadi, bila mana ada terlalu banyak perkara yang sedang mereka fikirkan dan tiba-tiba kita bawa pula satu topik ataupun kita buat satu perangai kita yang menyebabkan mereka rasa macam overwhelmed. Jadi pada masa tu mereka shut down dan marah. Jadi mereka tak nak dengar lagi. Jadi anda perlu identify, anda perlu kenal pasti, anda perlu tulis bahawa ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan mereka shut down dan anda perlu berbincang. Ini memerlukan anda untuk bertenang pada masa lain,
anda perlu tanya mereka apa yang mereka anak anda buat bila mana mereka tengah shutdown macam tu. Bila mana mereka marah, kan, apa yang anda nak. Dan anda perlu berlapang dada bahawa pasangan yang ada autism ni memang dia kadang-kadang rasa overwhelmed dengan banyak perkara yang mungkin pada anda okey. Tapi pada mereka, bagi masa untuk mereka menyendiri sebelum anda berbincang, sebelum anda lagi marah, lagi nak cakap kan. Yang ketiga, pasangan anda mungkin tak mahu bercakap ataupun tak tahu nak bercakap tentang perasaan. Bukan mudah. Ini berbeza dengan yang ada mood disorder. Mungkin mereka okey untuk nak bercakap perasaan, tapi autism ni mereka mungkin tak tahu pun apa yang mereka rasa. Mereka mungkin tak tahu pun apa yang mereka nak. Jadi kita perlu mendidik mereka dengan perlahan-lahan anda beritahu apa perasaan anda. Perlahan-lahan anda tanya mereka apa yang mereka rasa, apa yang mereka mahukan. Anda perlu mendidik mereka sebab dengan autism ini tidak mudah untuk mereka live with their emotions, live up to their emotions, identifying their emotions, work with their emotions. It's very hard for them to do that. Oleh itu, jika anda sayangi mereka, jika anda mahukan perkahwinan ini untuk berterusan, anda perlu terima mereka bahawa mereka memang tidak pandai dengan emosi. Mereka tidak romantik. Pasangan yang high functioning autism ni tidak romantik, tak faham, tak pandai memujuk. Jadi anda perlu terima mereka seadanya, nombor satu. Yang kedua, anda perlu didik mereka dengan anda sendiri memberitahu perasaan anda, harapan anda. Pada masa yang sama, bertanya mereka apa yang mereka mahukan, apa yang mereka rasa dan acknowledge that. Tak mudah, memang sangat tak mudah. Yang keempat, selalunya, tapi bukan semua orang, selalunya pada awal perkahwinan ataupun mungkin dah lama dalam perkahwinan, pasangan yang ada autism ni, mereka seperti tidak peka bahawa mereka perlu bantu anda dalam kerja-kerja rumah. Anda perlu beritahu mereka dalam banyak perkara. Seolah-olah mereka macam tak tolerant, tak peka, tak sensitif. Seolah-olah mereka tidak sensitif. Tapi anda perlu faham, ini sebenarnya penyakit. Anda perlu beritahu mereka tanpa anda assume, tanpa anda berprasangka bahawa mereka memang tak nak membantu. But you need to tell them in graduate. Maksudnya bukan bagi tahu dia untuk tolong buat ni, tolong buat tu, tolong buat ni, dah. Last satu benda pun mereka tak nak buat. Overwhelmed. Jadi untuk anda untuk laundry, sidai baju, angkat baju mereka boleh buat. Dan walaupun anda nak banyak benda lagi untuk mereka bantu, stick with that. Stick with that. Maksudnya ingatkan dia, puji dia bila dia buat benda tu. Dia dah selesa dah buat benda tu. Biar dia rasa macam dia dah accomplish something and that you appreciate them when they do the laundry. Cukuplah. Walaupun ada masa-masa dia lupa, bila ada masa yang dia buat, anda reinforce, anda perteguhkan. Jadi doktor, maaf sila lagi 15 minit. Okey, tugas saya Christina. Okey. Jadi minta pertolongan mereka. Yang kelima, pasangan anda tidak suka dengan perubahan yang drastik. Jadi anda perlu sediakan mereka, beri accommodation, masa kepada mereka, bagi tahu dia saya nak buat saya nak tukar tempat. Saya fikir macam nak pergi ke tempat lain. Di tempat tu kita dah selalu pergi. Boleh tak kita berbincang? Berbanding dengan tiba-tiba je tukar tempat tu. Tiba-tiba je call tukar tempat, buat perancangan lain. Dan mereka akan cepat marah. Bagi tahu mereka yang anda nak tukar layout dekat sebab drastic changes adalah mereka sukakan rutin, adalah drastic changes adalah perkara yang mereka sering jadi stres untuk mereka. Yang keenam, pasangan anda tidak tahu apa yang mereka rasa dan mahukan. Ini yang saya dah cerita. Baik. Sebagai pasangan kepada orang yang individu yang mengalami kecelaruan mental, anda sangat mudah untuk merasa tertekan.
Jadi jika anda memilih untuk terus melalui tekanan, terus melalui stres, ini adalah perkara-perkara yang anda boleh lakukan dan sila lakukan perkara ini. Nombor 1, jadi seorang perfectionist. Ya, anda nak semua perkara terjadi macam mana yang anda mahukan. Okay? Yang kedua, banyakkan prasangka dan tidak meluahkan perasaan dan kehendak anda kepada pasangan. Simpan semuanya. Ya? Assume yang dia memang sengaja tak nak tolong anda. Assume yang dia memang sengaja nak marah-marah, berperangai sedemikian. Ya? Yang ketiga, tak pernah bersenam. Ya? Yang keempat, makan banyak-banyak makanan segera dan tak makan sarapan. Tak pernah makan sarapan. Buat lakukan benda-benda ini. Yang kelima, meletakkan kegagalan dalam kehidupan anda ke atas pasangan anda. Sebab awaklah saya jadi macam ni. Sebab keadaan awaklah saya jadi macam ni. Kan? Awaklah yang bertanggungjawab kepada kegagalan dalam hidup saya, membuatkan saya merana. Letakkan kegagalan anda ke atas ibu bapa anda, pekerjaan anda, anak-anak anda, keadaan anda yang tiada kawan dan bos anda, dan anda akan terus berada dalam tekanan. Keenam, bertanggungjawab ke atas semua perkara dan semua orang pada semua masa. Anda kena pastikan semua orang dalam keluarga anda gembira. Okay? Kalau tak gembira, salah anda. Yang ketujuh, anda perlu mengawal dan memastikan semua orang melakukan tanggungjawab mereka sebaik mungkin. Kalau tak, mereka salah. Ya, semua benda letakkan dalam kawalan anda, walaupun benda itu sebenarnya bukan dalam kawalan anda. Semua benda anda letakkan bawah tanggungjawab anda. Benda yang di dalam kawalan, benda yang di luar kawalan anda. Salahkan diri anda bila orang tak buat tugas tanggungjawab mereka. Salahkan diri mereka dan marah. Ke-8, cuba sebaiknya untuk elak daripada berehat dan tidur secukupnya. Ke-9, anda rasa bersalah bila anda tak dapat apa matlamat yang anda nak. Tak pernah ambil masa untuk anda bersendiri, anda rasa bersalah jika terpaksa meminta bantuan, kan, menunjukkan anda lemah. Bila anda terpaksa meminta bantuan, anda rasa bersalah ke atas perkara yang apa yang anda tak buat dan apa yang anda sepatutnya buat. Semuanya anda rasa bersalah. Ya? Dan yang terakhir, anda menyalahkan Tuhan ke atas beban dan kadang-kadang rasa macam nak lari daripada dunia ni, nak hilang daripada segala tanggungjawab dan peranan yang anda sedang pegang. Ya? Jadi bila mana anda buat semua benda ni, jika anda pasti akan melalui laluan road kepada stres, kepada depression, ya, kepada lebih banyak anxiety, dan jangan lupa bila kita mustahil penyakit yang kesyarawan mental yang pasangan anda ada tu, anda juga hadapi dan mungkin malah teruk lagi. Jadi apa yang saya nak katakan, sebagai caretaker, sebagai pasangan, ya, anda harus menjadi cermin kepada laluan, kepada perkara ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Cerminan, anda terbalikkan dia, dan ini membantu anda untuk menjaga diri anda, untuk anda mampu untuk mendapatkan sebuah rumah tangga yang bertoleransi, yang rahmah. Ya? Dan anda perlu menjaga diri anda. Bukan saja anda membantu pasangan anda, tetapi anda perlu menjaga diri anda sendiri. Ya? Untuk anda mendapat, saya katakan, satu kehidupan yang lebih bahagia. Mudah-mudahan. Ya Allah. Okey. Saya kira itu je. Kejap. Terima kasih atas maklum balas anda. Kalau boleh dalam chat box anda tanya soalan, dan juga kalau boleh saya nak maklum balas apa lagi topik yang anda mahu kami di Klinik Psikiatri Sultan Ahmad Shah Medical Center utarakan. Apa lagi topik-topik, isu-isu yang anda mahu kami utarakan, dan bagaimana kami boleh memperbaiki mutu perkongsian kami pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor atas pengungsian sangat berisi. Jadi dekat chat ni ada satu soalan. Okey, saya ada pertanyaan. Bagaimana pula kita boleh bantu pasangan yang seakan-akan dengan sengaja tidak mahu mengambil endah dengan keadaan pasangan yang mengalami kecelaruan mental?
Saya mempunyai klien remaja 15 tahun. Dia melihat dengan jelas ibu sudah mengalami kemerosotan dalam rutin harian dan berhalusinasi. Remaja ini cuba meyakinkan bapa untuk membawa ibu mereka mendapatkan rawatan. Namun si bapa pula tidak indah, memberi alasan dan membiarkan sahaja. Boleh Dr. Nazira berikan pandangan dan cadangan. Terima kasih. Baik. Bagaimana kita nak membantu pasangan yang tak ambil endah dengan keadaan pasangan yang mengalami kecederaan mental? Pertama, ada kemungkinan mereka tidak faham, tidak mempunyai pendidikan tentang kesihatan mental itu sendiri. Jadi bila mana mereka tidak faham, mereka mungkin merasakan ini adalah personality mereka, ini adalah personality pasangan mereka. Berada dalam denial. Dan benda itu sangat bahayalah sebenarnya, sebab bila dia berada dalam denial, dia akan sering menyalahkan lah, dan pergaduhan akan, perselisihan akan sering terjadi. Tapi dalam keadaan ini, klien tu adalah remaja yang peka dan berpendidikan. Dia nampak sendiri yang ibu mengalami kemerosotan dalam rutin harian dan halusinasi. Kita dalam masyarakat yang mana kita lihat namanya ataupun perubahan dalam hidup seseorang itu disebabkan oleh saka, disebabkan oleh jadi-jadian ataupun kita duduk dalam masyarakat seperti itu. Saya tidak menafikan wujud perkara-perkara ini. Saya percaya tidak mengendahkan, tidak peranan kesihatan mental dalam isu-isu sebegini. Sekiranya kita dah roll out dan dapatkan bantuan daripada pakar, baru kita boleh katakan bahawa ini juga adalah gangguan-gangguan, dan ia boleh berlaku serentak. Saya tidak maksud saya berlaku serentak, anda juga boleh mendapatkan bantuan daripada ustaz, spirituality dan sebagainya, di samping mendapatkan bantuan daripada pakar psikiatri. Kami tidak menidakkan perkara ini. Tapi apa salahnya jika kita turut mendapatkan rawatan daripada profesional untuk memberi kemahiran yang mungkin mereka tidak ada. Kemahiran untuk mengendali emosi, kemahiran untuk mengawal fikiran, kemahiran untuk mengawal tindak balas mereka terhadap stres, tekanan yang berlaku dalam hidup mereka. Tapi dalam kes ini mungkin susah sikit sebab remaja, anak kan. Sebagai anak tu susahlah untuk kita nak mendidik ibu. Tapi di sinilah datang role ataupun peranan daripada ibu bapa, daripada ahli keluarga yang lain, daripada orang yang respectful. Jadi mungkin kita boleh bagi orang, dia mungkin third party lah untuk memberi pendidikan kepada ibu. Tanpa nak cakapnya, kita sebagai ahli masyarakat, kita sendiri pun berperanan untuk mencari dan mengetahui tentang gejala-gejala yang pasangan tunjukkan such as this, dan sampaikan apa yang anda dapat dalam pembacaan anda, pemerhatian anda, dan pendengaran anda kan, participation anda dalam talk-talk sebegini, dalam perkongsian sebegini kepada ahli-ahli masyarakat yang lain. Dan kita perlu lebih peka lah. Jadi saya rasa sebagai ahli masyarakat, kita yang patut prevent with everyone around us. Jadi kita maknanya pendidikan. Itu jawapan saya. Melakukan pendidikan. Jadi bila tak ada pendidikan, di situlah berlaku denial. Pada masa yang sama berdoalah. Saya tertinggal tadi tentang doa. Doa is very very powerful. Anda dalam agama sekalipun, Kristian ke, Islam ke, Buddhis ke, kan, anda perlu berdoa dan mengharap kepada dan dia sajalah yang mendengar segala isi hati insan yang istimewa, pasangan yang mempunyai kecelaruan mental. Dalam banyak-banyak insan di dunia ini, Tuhan memilih anda.
bila mana Tuhan memilih anda, tentunya ada sesuatu yang istimewa dalam diri anda yang menyebabkan anda dipilih. Dan bila mana anda mampu untuk melalui cabaran dan ujian ini, bermakna anda berlepas. Anda dah excellent. That you're doing a great job, a marvelous job, and that is the reason, the sole reason why God chose you over everyone else. Jadi kita perlu cari jalan penyelesaian and be resilient. Over the years, apa yang kita telah pelajari dalam relationship ini, bagi benda-benda tu mendidik diri anda untuk anda lebih berlapang dada dalam menerima kelainan dalam diri pasangan anda. Bahawa mereka adalah pasangan anda yang diciptakan untuk anda, dan ada jalan yang mungkin anda belum lalui lagi, komunikasi yang anda mungkin tak dapat lagi, tak dapat capai lagi, bantuan-bantuan yang anda mungkin tak cuba guna pakai sebaiknya lagi, orang-orang yang boleh membantu anda, pakar-pakar yang anda masih belum cari ataupun jumpa, kan? Guna all resources, deplete all resources around you to help you. InsyaAllah help is around the corner, and ask God for it. Okay, ada lagi soalan? Okey, ada satu lagi Doktor. Okey, bagaimana pula kalau datang dari dysfunctional family, single parent dan adik-beradik sentiasa bergaduh, semua seperti ada kecelaruan masing-masing dan kurang memahami. Itu memang susah lah. Tapi acknowledge that the fact that you identify those in the people around you and your family members shows that you are special, shows that you are very educated. Acknowledge that. Dan kalau anda tak dapat daripada ahli keluarga anda, dapatkan daripada luar. Dapatkan bantuan daripada luar dan hanya letakkan tanggungjawab ataupun letakkan jangan bebankan diri anda atau salahkan diri anda di atas perkara-perkara yang anda tak boleh kawal. Orang-orang, ahli-ahli keluarga anda, mereka semua anda boleh kawal ke perasaan mereka? Anda boleh kawal ke fikiran mereka, tingkah laku mereka? Kalau tidak berada dalam kawalan anda, tak payah salahkan diri anda. Ya, tak payah bebankan diri anda. Jika yang terbaik adalah anda keluar dan tinggal tempat lain dan tidak terbeban dengan masalah-masalah mereka, lakukan perkara itu. Okay, itu sebaiknya lakukan. Ya. Sebab kalau kita meletakkan bebanan itu di atas diri anda, sampai selama-lamanya anda tak akan keluar. Sebab anda tak mampu kawal. Apa yang anda mampu kawal saja anda kawal. Yang tak mampu tu, leave it. Ya, leave it to Allah. Cari jalan lain. Nah, kalau boleh. Kan? Tapi kalau tak mampu, leave it at rest. Kan? Buat apa yang anda mampu saja kawal. Okay? Ada lagi? Okey, setakat itu je lah kot Doktor. Jadi terima kasih Dr. Nazira. Tapi tadi dalam chat ada ramai yang request slides Doktor ni. Jadi Doktor boleh kasih ke slides ni? Boleh share ke slides ni? Boleh? Tak, ramai yang request slides dalam chat. Slides Doktor ni ramai yang nak. Boleh. Yeah, okay. Alright, okay, kalau macam tu insyaAllah nanti kami akan email lah kepada participants. Nanti dekat feedback form tu boleh minta participants tulis nak request slides. Dan insyaAllah kami akan email lah kepada ada feedback form ya? Ada feedback form. Okay, so jadi Alhamdulillah dah sampai kita penghujungnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nazira kerana kesudian masa dan tenaga untuk berkongsi ilmu pada hari ini, dan juga terima kasih juga pada semua participants yang sudi meluangkan masa untuk mendengar. Jadi itu sebelum kita akhiri acara ini, saya nak bagi tahu yang kita ada lagi 2 webinar yang akan datang insya-Allah. Sekejap nak share screen. Doktor boleh stop share ke saya nak share poster? Okay. Okay. Stop sharing. Saya try. Okay. First, okay, kita ada. Christina, boleh ke saya share slide dekat sini? Bagaimana tak apa. Nanti tak boleh share dekat. Boleh je rasanya. Boleh share dekat chat tu. Doktor boleh share ke dekat chat? Kalau tak, kita orang boleh kita ada email mereka ya? Ada email. Okay. Okay. Tak apa, nanti kita email. Saya boleh check kejap. Alright. Okay.
Saya share kat sini je lah. Nanti Okay. kejap. Kalau Saya okey, tak apa. Christina catat dulu. Alright, Sorry. okay. So webinar akan datang ni ada satu ni kesihatan mental wanita dan cabaran oleh Associate Force Professor Dr. Nora, insyaAllah pada 14 November. Dan satu lagi, ni Therapy for Anxiety Lessons from the Past oleh Associate Professor Salih Yusil, insyaAllah. So ni pada 21 November. Jadi oleh itu, jadi kami jemput semua untuk joinlah webinar akan datang ni dan memeriahkan lagi, insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya dan semua. Christina, macam mana nak attach? Okay. Sekejap, dekat chat tu boleh hantar file. Doktor try dulu, kalau tak boleh then nanti kita orang email je lah. Dekat chat, pergi Chat, ada file. Ada tu file kat situ. Buka chat. Buka chat dulu. Okay, ada? Alright, ada tulis file ke? File? Dia tulis file dekat situ. Kat mana? Bawah sekali, yang tu akak tukar jadi everyone. Okay. Everyone, lepas sebelah kanan tu ada file. Ya. Sebab tadi tak everyone. Ya. Sekejap saya share. Tapi ada je soalan-soalan yang lain lah, Christina. Tak boleh jawab Tak boleh ambil masa lebih? Puan Nora tanya. Boleh. Kalau doktor okey, then kita ambil masa sikit lah untuk soalan. Kejap saya cuba attach. Alright. Boleh Christina tengok Okay. Satu soalan tu apa? kan soalan tu sekejap sebab saya rasa ada dua soalan kot daripada Puan Nora tadi. Alright. Satu, saya baca. Okay. Setelah sekian lama pasangan saya, satu tadi atas takut. Okay. Mengapa ya doktor, setelah sekian lama pasangan saya tak sakit dan doktor pun kata dia dah sembuh, tiba-tiba sakit semula walaupun ubat tak pernah tak makan? Kejap Okay. Kejap saya tengah cari slide saya banyak sangat pula slide. Nak cari nak attach ni. Kejap Okay. Sorry. Apa? Dia gunalah. Okay. Dapat Okay. Ada. Soalannya tadi, pasangan saya setelah sekian lama pasangan saya tak sakit dan dok kata dia dah sembuh, tiba-tiba sakit semula walaupun ubat tak pernah tak makan. Okay. Memang senang sangat sebenarnya. Dia banyak sebab lah kan. Untuk setiap orang ada stresor dia ataupun punca ataupun pencetus tekanan tu sendiri, depression ataupun anxiety juga sendiri apatah lagi kalau autism, which is a long life disorder kan. Walaupun ubat tak pernah makan, mungkin pada ketika tu Puan Nora telah membantu dia, pada ketika tu persekitaran membantu dia, pada ketika tu dia tak stres, fikiran dia pun tidak clouded. Okay, dia banyak benda yang membantu dia, perasaan dia dalam keadaan yang baik Jadi
doktor pun bila jumpa, doktor pun nampak dia okey lah maksudnya kan, nampak macam tak ada lagi simptom dia, sebab simptom untuk depression tu dalam masa 2 minggu. So mungkin dia dah okey lah dalam masa appointment yang dia jumpa tu mungkin lebih daripada 2 minggu. Jadi doktor pun akan beritahu apa yang gejala-gejala yang doktor nampak pada pesakit lah. Jadi walaupun dia tak pernah makan ubat, saya nak katanya bukan saja ubat lah yang menjadi penyebab kepada penyakit, penyembuh kepada kesihatan mental tu sendiri, tapi banyak perkara kita panggil biopsychosocial spiritual lah perkara, penyebab-penyebab biologi, penyebab-penyebab psikologi, penyebab-penyebab sosial persekitaran dan juga spirituality. Jadi dia nampak okey, tapi pada masa yang sama tiba-tiba ada satu tekanan yang tercetus kan, yang dia tak mampu untuk nak hadapi. Oleh itu dia akan kembali jatuh. Jadi pada saya, Puan bantu dia untuk rujuk baliklah kepada pakar. Okey, tentang pakar kadang-kadang kita rasa macam kita tak masuk dengan satu doktor pakar yang kita pergi. Oleh itu anda mempunyai pilihan sebenarnya. Kalau tak masuk saya masuk, ada kala pesakit berhenti sebab dia rasa doktor tak memahami. Anda mempunyai pilihan untuk pergi ke hospital lain ataupun private clinic terutama di bandar-bandar yang mempunyai yang besar seperti Kuala Lumpur, Penang dan sebagainya. Jadi hospital swasta juga. Jadi carilah doktor ataupun psikologis yang ataupun kaunselor sekiranya membantu anda dan anda selesa dengannya untuk membantu anda. Kadang-kadang kita ada 5 orang kawan pun nak cari validating person antara validating friend dalam 5 orang kawan tu pun susah kan. So kita tengok diri kita je lah. Are we a validating partner? Are we striving to be one kan? Jadi cubalah kita jadi orang yang bukan sahaja partner tetapi best friend kepada pasangan kita yang menghadapi kecelaruan mental, sebab dia tak ada orang lain lagi dah yang memahami dia kecuali anda yang menerima dia seadanya. Jadi terima dia seadanya dulu Puan Nora, sebab tadi saya rasa macam saya nampak soalan Puan Nora macam mana nak tolong dia. Macam saya katakan tadi, terima dia untuk dia menerima penyakit itu adalah sebahagian dari dirinya. Bahawa penyakit itu doesn't define who they are. They are the unique special spouse that you have married. A special person that you indeed have fallen in love with. Jadi anda ingatkan dia selalu. Jadi bukannya negatif saja, bukannya benda yang dia nampak tu yang penyakit tu adalah diri dia. Orang yang tak ada kawan tu adalah diri dia, tapi yang tak ada kawan tu sebab sakit, sebab dia menyendiri tu sebab dia sakit, sebab itulah dia tak sempat nak pergi berkawan dan sebagainya. Jadi bantu dia dengan anda menjadi terapis untuk pasangan anda. Jadi anda harus banyak membaca, berjumpa dengan pakar dan juga membaca website yang kredibel, yang bukan pseudoscience. Jadi kepakaran yang anda, pembacaan yang anda lakukan dalam internet, buku-buku yang anda baca, sila pilih daripada mereka yang mempunyai kelulusan yang relevan ataupun pengalaman pengalaman yang relevan. Kadang-kadang mereka juga mempunyai spouse yang ada ni, jadi saya rasa they should be credible, they should be helping you. Kadang-kadang kalau bukan dalam bidang ini, kadang-kadang boleh jadi counter produktif juga Christina kan. Kalau kita over positif juga boleh jadi counter produktif juga. Jadi saya kadang-kadang kita pseudoscience ni membantu kita untuk jadi over positif, which is not helpful. Kita perlu realistik dan terima bahawa kita ada limitasi dan kita perlu dapatkan bantuan. Okay. Alright. Okay. Dah, alright. Terima kasih banyak lagi sekali kepada Dr. Nazira dengan semua participants yang join. Okay. Jadi kita, insyaAllah kita jumpa lagi di webinar akan datang lah. Jadi siapa-siapa yang request slides tadi, ada doktor dah share dah dekat chat. Siapa yang terlepas tadi. Saya. Itu je lah. Terima kasih. Maafkan saya atas kelemahan dari pihak saya. Yang baiknya dari Allah. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Christina dan semua.
Assalamualaikum.